Assalamualaikum. Kali ini saya nak unboxing dan review pH meter, okay? Soil and moisture meter, okay? Jenama Takemura, made in Japan. Okay, sebelum tu kita kena faham pasal apa pH ni penting. Okay, pH tanah ni penting dalam penanaman durian lah terutamanya. Okey, pH tanah dia akan mempengaruhi tumbesaran pokok durian especially kerana pH yang tak sesuai akan menjejaskan nutrien uptake oleh akar. Jadi untuk pokok durian, menurut pendapat pakar, pH yang paling sesuai adalah di antara 5.5 hingga 6.5. Okey. Jadi untuk kita tentukan pH yang tepat, so kita kena ada instrumen ataupun pH meter yang reliable lah. Okey. Okey. Jadi di sini saya beli jenama Takemura online, okey, dengan harga 270 lebih kalau tak silap saya lah. Okey, di pasaran online lah. Okey, ada macam-macam range harga, bermula daripada RM20 lebih sampailah kepada harga ratus-ratus. Okey, cuma saya tak mau kata lah hak yang harga ni tak okey ke apa. Cuma bagi saya nak instrumen tu. Jadi yang saya yakin dengan dia punya reading dia, accuracy dia. Sebab kalau reading tak betul, maka risiko kepada pokok kita lah. Okay? Mungkin kita buat treatment yang tak sesuai. Jadi bila kita dah detect dia punya pH yang tepat, jadi kita boleh buat treatment kalaulah reading pH tanah kita tu kurang sesuai. Contohnya kalau kata bawah 5.5 ataupun 5.5 hingga 0.6, kita boleh buat treatment dengan menggunakan dolomite contohnya. Okey, jom kita unbox. Okey, kita unbox soil pH and moisture tester. Jadi untuk test pH dan juga kelembapan tanah. Okey, ini manual. Jadi Takemura model DM15 made in Japan. Ni dia punya manual. Okey, meter. Okey, dia analog. Okey, analog type, jenis analog. Jadi kita tekan. Okey, bahagian ni masuk dalam tanah. Dan butang ni untuk kita test dia punya moisture lah. Maksudnya bila kita tekan akan appear pH. Kemudian bila kita tekan, dia akan tukar untuk check moisture. Okay. Jadi kalau kita tengok manual how to use, dia kata kalau tanah kita tu kering, dia tak akan menunjukkan reading yang tepat. Jadi kena siram satu timba penuh dan kita tunggu
20 hingga 30 minit sebelum ambil reading. Dan kita punya surface ni kalau kita biasa guna, dia akan disaluti dengan tanah lah. So make sure kita clean up betul-betul untuk dapat bacaan yang accurate. Tapi kalau kata musim hujan, tak ada masalah lah, tak perlu siram lah, tak perlu siram tanah tu. Okey, jom kita test. Okey, kita nak test pH tanah di sekitar pokok durian udang merah ni. Okey, usia 2 tahun, tanam dari pokok setinggi 1,5 kaki. Okey, saya dah siram ayak siap-siap kerana tanah agak kering, lama dah tak hujan, hampir 2 minggu. Jadi kita kena siram dulu. Kalau kita tak siram, kalau dari segi saintifiknya dia tak ada free ion. Jadi bila kita siram ayak tu, dia akan create free ion yang kita akan detect menggunakan pH meter kita lagi. Okey, saya akan ambil reading untuk beberapa spot, kemudian kita akan ambil dia punya average. Okey, kalau kita ambil satu spot mungkin kurang tepat lah. Okey, saya dah siram dah spot-spot ni. Okey, jadi kita tekan sehingga tenggelam semua metal ni lah, bahagian metal ni. Okey, kena tekan kuat sikit. Okey, kita tengok di situ dia punya reading 4.2, 4.3, jadi quite acidic tanah ni. Jadi kita tengok spot lain pula. Okey, reading 4.8. Cuba spot ni pula. Okey, 6.2. Agak okey. .8 memang okey lah. Dan kita tengok dia punya moisture test. Okey, tekan button tu. Okey, wet, maksudnya okey. Okey, 4.8, agak berasid. Okey, selesai check pH. Okey, tadi kita tengok reading agak contradict, di mana di bahagian dalam kanopi ni bacaan pH, value pH agak baik, 6.5 hingga 6.8, within the range. Manakala di luar kanopi ni memang berasid, di mana bacaan 5
4.8 hingga 5.0. Okey. Pasal apa ada jadi lagu tu? Okey, sebenarnya 2 minggu lepas di bahagian dalam kanopi ni saya dah buat treatment dengan dolomite. Okey, saya tabur lebih kurang 200 hingga 300 gram per pokok. Jadi sebab tu reading di kawasan dalam kanopi ni memang pada tahap yang optimum. Tapi di luar kanopi ni saya tak buat treatment. Jadi menunjukkan bahawa keadaan tanah ni agak berasid. Jadi apa yang perlu dibuat ialah saya perlu tambahlah dolomite di bahagian luar ni lebih kurang kaki keluar daripada kanopi ni untuk menstabilkan pH tanah, kerana di hujung kanopi ni pun secara teorinya ada akar-akar aktif. Okey, jadi kongsian tadi diharap boleh memberi sedikit gambaran bagaimana cara kita nak operate pH meter dan macam mana kita nak buat pH correction untuk tanah kita tu. Okey, sekian saja untuk kali ini. Okey, tuan-tuan, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, sehingga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.